salam 30 tahun IBDA LPG Kampus Darul Aman. Yang berbahagia Dr. Hajah Amani binti Abdullah Mubarak, Kepala Pengarah LPG Kampus Darul Aman. Yang berusaha Dr. Ahmad Sobri bin Syuib, pengurusi jawatan kuasa Seminar Darul Aman Sedar 20 peringkat kebangsaan, Doktor Jabatan, Doktor Unit, Syarah, Pengetua Guru Besar, dan tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat bersama-sama dalam talian pada pagi ini dalam Seminar Darul Aman peringkat kebangsaan Sedar 20. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Jawatankuasa Penganjur Seminar kerana menjemput saya untuk menyampaikan ucapan seterusnya merasmikan seminar ini. Saya juga ingin merakamkan ucapan tahniah dan syabas kepada Jawatankuasa Penganjur Sedar 20 kerana berjaya menganjurkan seminar peringkat kebangsaan secara dalam talian. Seminar ini merupakan acara tahunan yang dilaksanakan oleh IPG Kampus Darul Aman. Tahun ini, Sedar 20 memilih tema pemantapan pendidikan dalam era norma baharu. Sesungguhnya penganjuran Sedar 20 secara dalam talian adalah antara norma dan kebiasaan baharu, memandangkan kita kini masih berada dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP, maka pematuhan kepada prosedur operasi standard SOP adalah penting bagi memastikan usaha kerajaan dalam memutuskan rantaian COVID-19 berjaya. Kita jaga kita. Saya dimaklumkan seramai 142 orang telah mendaftar sebagai pembentang dan 52 orang sebagai peserta seminar. Jumlah ini sungguh menggalakkan. Saya mengucapkan tahniah dan terima kasih atas sokongan tuan-tuan dan puan-puan sekalian dan mendoakan seminar ini berjalan lancar seperti yang dirancang. Tuan-tuan dan puan-puan peserta seminar sekalian, misi IPG adalah melahirkan guru yang kompeten dan berjiwa pendidik. Untuk mencapai misi tersebut, IPG Kampus Darul Aman telah berusaha memantapkan program latihan keguruan dengan mengenal pasti beberapa elemen penting yang perlu diberikan perhatian untuk dilaksanakan. IPG Kampus Darul Aman mensasarkan untuk menjadi IPG peneraju dalam latihan pendidikan guru. Sedang dan akan terus berusaha merancang pelbagai aktiviti untuk mencapai visi, misi dan hala tuju IPG melalui 3 program seperti yang digariskan dalam transformasi IPG 2016-2025, iaitu yang pertamanya, memupuk budaya intelektual dan kesarjanaan di IPG sebagai sebuah institut pengajian tinggi. Yang kedua, menggilap identiti IPG sebagai peneraju pendidikan guru. Dan yang ketiga, memantapkan tadbir urus berkesan dan budaya kepimpinan akademik. Ke arah itu, pelan perancangan strategik IPG KDA 2019-2022 telah disediakan dengan tagline-nya IPG KDA peneraju, dinamik dan kompetitif. Akhir-akhir ini, IPG Kampus Darul Aman mencapai banyak kejayaan dalam bidang penyelidikan, inovasi dan penulisan. Dan yang terbaru, IPG Kampus Darul Aman terpilih ke peringkat akhir anugerah Citra KPM Expert. Tahniah kepada Ketua Jabatan PPI IPG Kampus Darul Aman, Dr. Sobri, dan juga warga kerja IPG Kampus Darul Aman yang menyumbang kepada kejayaan dalam anugerah berprestij ini. Sungguh pun begitu, untuk tahun 2020 tidak banyak aktiviti penyelidikan bersemuka dilakukan.
Tetapi IPG Kampus Darul Aman berusaha untuk meneruskan aktiviti seperti yang disarankan oleh Jeff Zeck, pengurusi American Psychological Association APA, Board of Scientific Affairs BSA, University in St. Louis. Beliau menggariskan 9 perkara dalam pelaksanaan penyelidikan era pandemik COVID-19. Yang pertama, bersedia untuk bekerja dari rumah dan secara jarak jauh. Penyelidik perlu memastikan tidak meninggalkan maklumat penting di atas kertas di pejabat ataupun di makmal. Pastikan anda mempunyai komputer riba, pengecas, kamera web dan nombor kontak ahli pasukan dan akses ke sebarang bahan elektronik yang anda perlukan. Sekiranya anda belum mengetahui cara menggunakan Skype, Zoom, Hangout, Google Meet, inilah masanya untuk belajar. Penyelidik juga perlu memastikan penggunaan enkripsi yang betul dan protokol keselamatan lain ketika menganalisis dan menyimpan data di luar lokasi. Yang kedua, semak dengan pegawai program. Beliau menggariskan 9 perkara dalam pelaksanaan penyelidikan era pandemik COVID-19. Yang pertama, bersedia untuk bekerja dari rumah dan secara jarak jauh. Penyelidik perlu memastikan tidak meninggalkan maklumat penting di atas kertas di pejabat atau makmal. Pastikan anda mempunyai komputer riba, pengecas, kamera web dan nombor kontak ahli pasukan dan akses ke sebarang bahan elektronik yang anda perlukan. Sekiranya anda belum mengetahui cara menggunakan Skype, Zoom, Hangout, Google Meet, inilah masanya untuk belajar. Penyelidik juga perlu memastikan menggunakan enkripsi yang betul dan protokol keselamatan ketika menganalisis dan menyimpan data di luar lokasi. Yang kedua, semak dengan pegawai program. Oleh kerana kita tidak mengetahui bilakah pandemik COVID-19 akan berakhir, maka adalah penting penyelidik menyemak dengan pihak yang menguruskan program penyelidikan bagi mengubah suai program penyelidikan dan juga jika perlu pelanjutan tarikh akhir penyerahan laporan penyelidikan ditambah antara 3 hingga 5 bulan. Yang ketiga, ubah suai kaedah pengumpulan data. Pengumpulan data secara bersemuka perlu diubah kepada penggunaan secara online. Kaedah survey yang menggunakan kertas dan pensel diubah kepada kaedah survey dalam talian menggunakan Google Form atau platform lain yang sesuai. Kaedah temu bual secara bersemuka perlu juga diubah menggunakan kaedah temu bual secara maya menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, Webex dan sebagainya. Yang keempat, lindungi sampel kajian anda. Sebagai langkah perlindungan terhadap sampel, khususnya jika perlu dilaksanakan secara bersemuka, perlulah mengikut SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Contoh, menjaga penjarakan fizikal, memakai pelitup muka dan sentiasa mencuci tangan. Yang kelima, latih silang staf. Melatih silang pembantu atau staf penyelidikan supaya mereka boleh menggantikan staf yang sakit. Misalnya, melatih pembantu atau staf lain melakukan pengurusan data. Jika ada kaki tangan yang sakit, ahli pasukan lain boleh menggantikannya. Yang keenam, kekalkan komunikasi dengan pasukan anda. Komunikasi yang kerap adalah kunci untuk meneruskan penyelidikan dan menjaga kesihatan mental pasukan dalam masa yang sukar ini. Yang ketujuh, lakukan perkara-perkara yang anda tidak mempunyai masa sebelum ini. Penyelidik boleh melakukan perkara-perkara seperti mengikuti kursus dalam talian, menulis proposal, menulis artikel dalam tempoh PKPD, PKPP ini. Yang ke-8, sokong rakan sekerja junior. Penyelidik yang senior perlu membantu rakan-rakan junior dalam melaksanakan penyelidikan dalam waktu yang sukar ini.
jalinan dan kerjasama boleh dilaksanakan dalam melaksanakan pendidikan dalam era COVID-19. Dan yang akhir sekali, yang ke-9, hindarkan prasangka. Situasi sekarang adalah trauma untuk semua orang. Jadi adalah penting untuk penyelidik ingat, bukan dia seorang sahaja berada dalam situasi ini, dan mendoakan aktiviti penyelidikan akan pulih akhirnya nanti. Semoga 9 garis panduan ini dapat membuka minda kita semua melaksanakan pendidikan dalam norma dan kebiasaan baharu ini. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, apabila pandemik COVID-19 terjadi, institusi pendidikan, badan-badan profesional dan NGO mengadakan kursus secara webinar. Webinar telah merapatkan jarak geografi dan membolehkan penceramah dan peserta dari pelbagai zon waktu untuk turut serta dan melibatkan diri dalam perbincangan untuk skala yang lebih besar, serta memberi peluang kepada peserta berhubung dan berkongsi kepakaran dengan Special Interest Group atau SIG daripada seluruh dunia. Sebilangan webinar juga boleh merakam dan diakhirkan untuk diakses, disebarkan dan dirujuk pada bila-bila masa yang diperlukan. Selain dari itu, webinar juga menjimatkan masa, wang dan tenaga kerana peserta tidak perlu melakukan perjalanan untuk menghadiri acara-acara ini secara langsung. Inilah rahmat di sebalik pandemik COVID yang ke-19, di mana dunia didekatkan, ilmu luas sebarannya, dan masa bukan lagi batasan untuk mencari ilmu. Tuan-tuan dan puan-puan, akhir sekali, saya ingin merakamkan ucapan jutaan terima kasih atas sokongan tuan-tuan dan puan-puan semua menyertai seminar ini, dan dengan lafaz yang mulia Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan Seminar Darul Aman 2020 peringkat kebangsaan. Selamat berseminar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang berusaha Tuan Haji Hashim bin Asnam, Pengarah IPG Kampus Darul Aman Jitra Kedah, Barisan Pentadbiran IBDA Dr. Ahmad Sobri Syuib, urus setia serta para pembentang dan peserta Seminar Darul Aman 2020 peringkat kebangsaan SEDA 2020 yang saya hormati. Tema bagi seminar SEDA 2020 ialah Pemantapan Penyelidikan Pendidikan dalam Era Norma Baharu. Seminar ini dilaksanakan secara dalam talian selaras dengan keadaan semasa PKPP, PKPD, satu cabaran baru untuk kita. Ucap utama saya untuk seminar SEDA 2020 adalah penyelidikan pendidikan pasca COVID-19, norma baharu dan hala tuju. Perbincangan saya dimulakan dengan apakah penyelidikan pendidikan. Seterusnya diteruskan dengan penyelidikan pendidikan pasca COVID-19, norma baharu dalam penyelidikan dan hala tuju dalam penyelidikan pendidikan. Penyelidikan merupakan satu proses sistematik yang bermula dengan isu atau masalah pendidikan yang berlaku. Seterusnya membabitkan pengumpulan data dengan metodologi yang tepat dan penganalisisan data untuk menerangkan dan memahami sesuatu topik, menyelesaikan masalah atau isu tersebut. Sesuatu penyelidikan melibatkan 3 langkah utama, iaitu mengemukakan persoalan,
mengumpul data untuk menjawab persoalan dan mengemukakan jawapan kepada persoalan. Persoalan berikut membantu untuk menilai sama ada sesuatu penyelidikan itu benar-benar memberi sumbangan kepada era pasca COVID-19. Pertama, adakah penyelidikan ini mengisi kekosongan atau menyumbang kepada penyelidikan semasa? Dalam keadaan pasca COVID ini, kita boleh melihat salah satu keperluan yang mendesak ialah tentang pengajaran dan pembelajaran guru yang tidak lagi berlaku di dalam bilik darjah sebenar. Jadi ini adalah satu ruang kekosongan yang perlu diisi oleh para penyelidik untuk membantu bidang pendidikan bagaimanakah pembelajaran yang berlaku di rumah dapat memaksimumkan ilmu pedagogi guru yang terkini. Murid-murid dapat menerima pembelajaran semasa dalam keadaan yang sesuai. Persoalan yang kedua, adakah penyelidikan ini berkisarkan masalah baru atau permasalahan yang kurang diselidiki? Dan yang ketiga, adakah penyelidikan ini memberi petunjuk atau panduan kepada amalan semasa? Seterusnya ialah kepada kepentingan penyelidikan. Mencari penyelesaian bagi masalah dalam amalan semasa, memperbetulkan metodologi yang salah, memperbetulkan penggunaan kaedah statistik yang tidak sesuai, mencari titik pertemuan antara dapatan penyelidikan yang bercanggah dan mendapat kata putus tentang pendapat yang bercanggah. 4 jenis pengetahuan dalam bidang pendidikan yang membantu penambahbaikan amalan pendidikan. Pertama, pengetahuan yang bersifat deskriptif. Fakta sesuatu fenomena dengan maklumat profil dan lain-lain. Pengetahuan yang bersifat amalan atau ramalan atau jangkaan secara statistik tentang sesuatu fenomena yang berlaku. Ketiga, maklumat berbentuk penambahbaikan, menentukan keberkesanan sesuatu kaedah atau intervensi. Dan yang keempat, maklumat berbentuk penerangan, kegunaan jangka masa panjang, deskriptif, ramalan dan penambahbaikan dalam rangka teori. Penyelidikan juga memberi maklumat kepada penggubalan dan penambahbaikan dasar. Keputusan yang diperoleh daripada penyelidikan yang telah dilaksanakan secara teliti dan dapat digeneralisasikan lazimnya menjadi asas kepada pembentukan atau penambahbaikan sesuatu dasar. Penyelidikan membantu menyediakan maklumat yang boleh dipercayai dan telah diuji bagi menyelesaikan atau mencegah sesuatu masalah. Seperti mana yang saya sebut tadi, perbincangan seterusnya ialah tentang norma-norma baru dalam penyelidikan pendidikan. Pelbagai sektor di Malaysia agak terkesan dengan kehadiran pandemik COVID-19 sejak Mac yang lalu. Selain sektor utama iaitu ekonomi negara, sektor pendidikan juga turut terjejas. Ekoran arahan hanya aktiviti pembelajaran atas talian sahaja yang dibenarkan sepanjang tempoh PKP yang lalu. Seterusnya, sekolah telah dibuka secara beransur-ansur dan dalam keadaan semasa sekarang, beberapa daerah atau negeri juga telah diberikan perintah kawalan pergerakan bersasar. Jadi keadaan ini agak sukar yang mana norma baru ini perlu diadaptasi oleh pelbagai pihak. Terdapat kebimbangan dalam kalangan mahasiswa universiti khususnya pelajar pasca siswazah, cara penyelidikan, staf akademik dan penyelidik-penyelidik. Pastinya pelajar pasca siswazah dan penyelidik
yang perlu melalui kerja lapangan amat lunsing kerana perlu melengkapkan penulisan tesis dan pelaporan kemajuan hasil penyelidikan setiap semester. Itu juga dengan staf akademik dan penyelidik yang turut bimbang kerana tidak dapat menjalankan kutipan data. Bagi pelajar pasca siswazah secara penyelidikan yang berada dalam peringkat awal pencalonan, saya berpendapat tempoh PKP B ini bukanlah alasan ataupun tempoh PKPP ini bukanlah alasan untuk menghentikan aktiviti penyelidikan. Walaupun kerja lapangan tidak dapat dijalankan, tetapi beberapa perancangan perlu dilakukan. So, langkah-langkah dalam penyelidikan, kita ada beberapa langkah yang maknanya apabila kita menjalankan penyelidikan, ia adalah asas kepada satu penghasilan kajian yang lengkap, iaitu pertama, mengenal pasti masalah dan tujuan penyelidikan. Jadi untuk pasca COVID ini tidak berubah. Kita tetap mengenal pasti masalah ataupun isu yang berlaku. Jadi contohnya isu dalam pengajaran dan pembelajaran bilik darjah yang terpaksa dijalankan secara atas talian, isu bagaimana pedagogi yang sesuai oleh guru untuk mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya juga mungkin isu hilangnya minat yang lama oleh pelajar terhadap kelas secara online ini. Itu antara isu. Jadi perubahan isu itu, isu tetap ada, tetapi isunya dalam konteks pasca COVID-19 ini, isunya lebih kepada isu pedagogi, isu change of management. Itu benda yang kita kena nampak dan membuat liputan literature walaupun daripada pasca COVID ini, benda ini tetap berlaku. Chapter 2, bab 2 dalam membuat liputan literature ianya tetap berlaku. Tiada masalah, boleh akses library, internet ada, jadi dari segi itu tiada kekangan dari segi untuk menjalankan penyelidikan. Seterusnya ialah dalam mereka bentuk dan merancang penyelidikan. Pada pandangan saya ini amat kritikal Untuk pasca COVID ini mungkin perlu berlaku pengubahsuaian sedikit dari reka bentuk dan metodologi penyelidikan. Pendekatan menggunakan survey secara meluas bukan lagi sesuai nak secara mentadbirkannya sendiri. Tapi mungkin boleh boleh merancang survey yang berlaku atas talian rancangkan dia kaedah survey atau kaedah tinjauan yang sesuai atas talian. Mungkin juga kalau kita melihat kepada design and developmental research, kajian reka bentuk dan pembangunan. Fasa pertama kalau kita nak guna survey, kita ubah. Kita dan juga temu bual. Peringkat pertama mungkin juga kita melakukan temu bual. Jika tidak dapat bersemuka temu bual dijalankan, kita boleh mengubah suai dari segi interview, boleh menggunakan Google Meet, ubah suaian itu memerlukan kreativiti penyelidik. Seterusnya ialah dengan mengumpul data. Langkah-langkah dalam penyelidikan ada 6, tapi kita boleh fokuskan 3 ini semasa pasca COVID ini. Yang bahagian 3 yang lain sama saja. Yang pertama, mengenal pasti masalah dan tujuan penyelidikan. Kedua, mereka bentuk dan merancang penyelidikan. Dan yang ketiga, mengumpul data. Seterusnya saya beralih kepada norma baharu penyelidikan. Perlu ada sinergi antara penyelidikan dan pengajaran. Penyelidikan berimpak tinggi dari segi pengajaran juga perlu diberikan penekanan, terutama melalui pendekatan kesarjanaan, pengajaran dan pembelajaran. Kajian-kajian spesifik juga diperlukan untuk memahami pelbagai faktor sosial. Kajian mengenai perubatan dan kesihatan awam akan lebih mendapat tempat dan mencuri perhatian pemberi dana penyelidikan pasca COVID-19. Kajian-kajian berbentuk transdisiplin perlu diperkukuhkan kerana ia boleh memberi hasilan yang lebih menyeluruh dan bermakna. Penawaran geran khas penyelidikan pasca COVID-19 oleh KPT
sebelum ini sewajarnya menghasilkan pelbagai dapatan yang memberi perspektif, membantu penggubalan dasar dan polisi baharu, khasnya dalam bidang pendidikan. Aktiviti penyelidikan dan inovasi, terutama melibatkan sains dan teknologi, terpaksa ditangguhkan kerana kekangan pergerakan. Para penyelidik kini tidak bebas untuk ke makmal ataupun turun ke lapangan, ya. Lantas ada pihak mempersoalkan bagaimana aktiviti penyelidikan ini boleh diteruskan, ya. Sama seperti pembelajaran maya. Kita masih belum ada jawapan yang konkret untuk persoalan tersebut. Namun boleh dicadangkan satu panduan perlu dibangunkan bagi menjayakan penyelidikan pendidikan pasca COVID. Okey, di peringkat Universiti Melaya, pihak universiti telah menyediakan garis panduan khas, ya, untuk rujukan staf akademik dan juga pelajar ataupun calon pasca siswa ZAH, ya. Kalau lazimnya cuti penyelidikan perlu diisi memohon ke manakah kita akan pergi dan siapakah yang terlibat dalam persampelan kita. Okey, begitu juga untuk pelajar-pelajar pasca siswa ZAH perlu mengisi borang untuk menjalankan kajian. Satu hal yang menarik dalam aspek penyelidikan dan inovasi sewaktu krisis adalah fokus hasil penyelidikan dan inovasi yang boleh menangani COVID-19 atau dalam kata lainnya menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, COVID-19 seharusnya menjadi ejen transformasi, iaitu menggerakkan pegangan penyelidikan untuk ilmu kepada penyelidikan kepada masyarakat. Secara keseluruhannya, dalam tempoh PKPP dan PKPB ini, sebahagian aktiviti penyelidikan masih boleh dijalankan dengan sedikit pengubahsuaian kaedah penyelidikan dan kutipan data. Akhirnya, peringatan bersama untuk kita, apa jua aktiviti penyelidikan yang kita lakukan, patuhi SOP yang telah ditetapkan dan kita jaga kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.